nelayan di sana. Perkembangannya kita bersama Enisia Dollars. Silakan. Baik, Suhaida, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peruntukan lebih 185 juta ringgit diumumkan kerajaan kepada golongan peladang, penternak dan nelayan di Sabah. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan beberapa skim dan bantuan khas itu bagi membantu meningkatkan taraf hidup golongan tersebut. Kerajaan ujarnya bersetuju mengembalikan jumlah allowance sara hidup nelayan kepada RM300 sebulan. Pada hari ini saya diberitahu akan menyampaikan beberapa lagi bentuk bantuan khas kepada petani, penternak dan nelayan di Sabah. Seperti allowance sara hidup nelayan dengan peruntukan sebanyak 21.1 juta ringgit yang akan memanfaatkan 7,581 nelayan. Saya nak umumkan bahawa pada masa Perikatan Pakatan Harapan mentadbirkan negara, dan saya nak ingatkan warisan yang ada di negeri Sabah ini adalah sebahagian daripada Pakatan Harapan. Allowance sara hidup nelayan yang RM300 telah pun dipotong dan jadi hanya RM250 sahaja. Bukan ditambah. Hari ini saya nak umumkan kita kembalikan semula. Ketika menyetujui golongan peladang, penternak dan nelayan dalam satu majlis di dataran Bagandang, Beaufort, Tan Sri Muhyiddin berkata kadar dividen sebanyak 8.1% turut diumumkan bagi dana peladang kebangsaan Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas untuk tahun 2019. Turut diumumkan bantuan khas khususnya untuk kerajaan negeri Sabah dan Sarawak di bawah skim subsidi baja dan racun padi Bukit Huma berjumlah RM40.34 juta. Selain itu, di bawah Pelanjangan Semula Ekonomi Negara Penjana, kerajaan melalui Agrobank memperuntuk sasaran pembiayaan sebanyak RM38.7 juta untuk manfaat komuniti dan industri perusahaan kecil dan sederhana PKS sektor agro makanan di Sabah. Ia meliputi industri tanaman, ternakan, penangkapan ikan, pemprosesan dan perkhidmatan penyediaan makanan, kraft tangan, industri desa dan peruncitan. Manakala RM41.1 juta diperuntuk di bawah Dana Kemudahan Bantuan Khas SRF untuk tujuan pembiayaan mikro dan komersial kepada usahawan agro makanan. Pada masa sama, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI memperuntuk RM37.7 juta di bawah projek khas perumahan nelayan yang akan memanfaatkan seramai 1,649 nelayan di Sabah. Pengumuman kesemua skim berkenaan melibatkan agensi seperti Nafas, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Lembaga Pertubuhan Peladang LPP dan Agrobank. Dalam pada itu, para penerima bantuan khas berkenaan menyifatkan pengumuman Perdana Menteri memberi nafas baharu kepada mereka. Insentif itu turut menyokong perkembangan perniagaan di samping menjana semula pendapatan mereka yang terjejas susulan penularan COVID-19. Untuk menampung kehidupan harian. Walaulah nelayan ada tongkuju, jadi sekali-sekali kita ada juga tongkuju. Jadi sekali-sekali kita boleh guna wang itulah untuk beli barang-barang keperluan dapur. Ya, memang kami bersyukurlah kerana PM bagi bantuan asnaf untuk kurang berkemampuan lah di Negeri Sabah ini. Alhamdulillah, kami sebagai ahli peladang amat berbangga dan bersyukurlah. Mudah-mudahan bantuan ini akan diteruskan sehingga bila-bila masalah. Lepas ni kalau sudah dapat bantuan semua ni, saya akan kembangkan bisnes saya dengan pertambahnya bantuan yang diberikan lah. Seperti mesin apa semua tu. Sekarang peruntukan memang sangat terhad lah, memang susah juga. Sebab dulu saya buat secara part time, tapi sekarang dengan bantuan ni saya akan fokus kepada ternakan etiknya lah. Calon dan jentera Perikatan Nasional PN diingatkan untuk melipat gandakan aktiviti kempen bagi memastikan kemenangan dalam PRU DUN Sabah ke-16. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata setiap kelompok masyarakat perlu disantuni bagi mendengar sendiri permasalahan dan isu berbangkit. Tentang bagaimana seorang pemimpin melihat nasib rakyat, pemimpin tidak akan berdiam diri. Mau lihat bagaimana usaha mesti dibuat untuk pulihkan keadaan dan bantu rakyat sebab banyak yang mungkin.
Beliau yang juga pengerusi PN berucap pada program Ramah Mesra bersama jentera PN dan penduduk kawasan Dun Kuala Penyu di Beaufort. Jelasnya kredibiliti pemimpin PN dalam mentadbir negara telah terbukti khususnya ketika mengendalikan penularan COVID-19 serta memulihkan ekonomi negara. Pangkalan data yang mengandungi maklumat lengkap setiap penduduk akan diwujudkan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Darau dalam Parlimen Sepanggar. Ia antara keutamaan calon PN dalam PRU Dun Sabah ke-16, Datuk Jumat Idris, jika beliau memenangi pilihan raya kali ini. Pewujudan pangkalan data itu penting bagi membolehkan pembangunan dilaksana mengikut kesesuaian dan keperluan penduduk. N17 Darau dalam kawasan Parlimen Sepanggar merupakan antara 13 dun baharu di Sabah. Menurut Datuk Jumat, usaha mewujudkan pangkalan data penduduk yang lengkap telah diusaha ketika beliau berkhidmat sebagai ahli Parlimen Sepanggar sebelum PRU ke-14. Database yang saya maksudkan ini bukan saja berkenaan dengan geografi kawasan ini, tetapi juga melibatkan sumber manusia itu sendiri, iaitu penduduk, terutama sekali generasi muda yang ada dalam kawasan Dun Darau ini. Kerana latar belakang akademik mereka berlainan. Datuk Jumat ditemui pemberita selepas melawat penduduk di perumahan Telipok Ria dan lawatan ke markas jentera pilihan raya BN di Telipok. Sementara itu, calon BN bagi Dun N55 Elopura, Chan Bun Tian pula akan memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan sektor ekonomi masyarakat dan menambah baik prasarana kesihatan sedia ada. Pewujudan sebuah hospital swasta di Sandakan juga akan direalisasi jika beliau diberi mandat dalam PRU Dun Sabah ke-16 26 September ini. Bercakap kepada media di Sandakan, Chan berkata perkara itu bukan janji kosong, sebaliknya akan dilaksana bagi memenuhi keperluan penduduk. Saya akan bekerja sedaya upaya apa yang boleh memberi jaminan kesejahteraan rakyat di Elopura. Jadi manifesto saya adalah berkaitan dengan selain dari ekonomi, sektor kesihatan adalah satu isu. Mengulas mengenai kempen PRU Dun Sabah yang sedang berjalan, pihaknya mendapat reaksi positif daripada masyarakat, khususnya Bumiputra Sabah. Chan ditentang oleh 5 parti lain, iaitu Warisan, USNO, LDP, PPRS serta PCS. Seorang lagi calon, Kenny Chua, pula akan mempertahan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun N18 Inanam sebagai calon bebas yang mesra Perikatan Nasional. Beliau berhasrat membangunkan sektor pelancongan, pertanian dan industri jika berjaya menang dalam pilihan raya kali ini. Kenny Chua yang mengadakan kempen ceramah di kampung Terbubuan percaya kerjasama antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan boleh memudahkan pembangunan dalam segala aspek. Katanya, beliau akan memberi tumpuan kepada sektor pelancongan, inap desa dan air terjun selain menambah baik sektor pertanian. Pengundi berusia 21 hingga 40 tahun merangkumi 43.4% daripada keseluruhan 1.12 juta pemilih berdaftar bagi PRU Dun Sabah ke-16. Ia memberi isyarat jelas bahawa kelompok itu memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan keputusan undian. Untuk itu, mahu atau tidak suara mereka perlu benar-benar didengar calon dan parti bertanding bagi memastikan kemenangan dalam pilihan raya kali ini. Wartawan Andy Reza Rohadian menyelami aspirasi pengundi muda di kawasan Dun N30 Bengawan. Golongan belia di Bengawan mahu lebih banyak peluang pekerjaan disediakan di tempat mereka. Kawasan Bengawan yang kecil menyebabkan peluang pekerjaan dalam sektor awam dan swasta terhad. Situasi itu menyebabkan ramai anak muda Bengawan berhijrah ke bandar-bandar besar seperti Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau untuk menjana pendapatan. Tidak kurang ada yang mencari pekerjaan sehingga ke Semenanjung. Pemuda di Bengawan ni, terutama di Bengawan ini memang banyak yang masih dalam masih mencari pekerjaan, terutamanya lah macam ada lepasan-lepasan
lepasan yang pelajar-pelajar yang masih lagi yang sudah lepas masih lagi menganggur. Masih lagi banyak anak-anak muda kita yang masih tidak ada peluang pekerjaan dan terpaksa orang tua mereka masih menyerah kehidupan mereka dan melakukan kerja-kerja yang boleh dikatakan kurang berpendapatan tinggi. Diorang cari kerja luar macam kerja-kerja kilang. Padahal di Sabah ni boleh je buat kilang sendiri kan. Kemudian pun boleh kerja di kilang di negeri sendiri. Sebagai alternatif, Wakil Rakyat Baharu perlu memberi tumpuan kepada penyediaan kemudahan untuk anak muda menjadi usahawan bagi membolehkan mereka menjana pendapatan sendiri. Strategi itu bukan sahaja berupaya meningkatkan kualiti hidup penduduk, malah memacu pembangunan ekonomi setempat. Bongawan memiliki produk pelancongan yang berpotensi besar untuk dikembangkan. Salah satunya adalah program Inap Desa Kampung Seri Serbang yang berjaya menarik kehadiran lebih 68,000 pengunjung dengan pendapatan lebih RM2 juta tahun lepas. Satu lagi tarikan adalah Pantai Kenangan yang popular dalam kalangan pelancong tempatan dan asing, khususnya dari Korea dan China. Pantai Kenangan merupakan antara 10 kawasan paling menarik untuk menikmati pemandangan matahari terbenam di Malaysia. Langkah segera yang boleh dilakukan adalah mewujudkan pusat latihan kemahiran dan premis perniagaan dengan kadar sewa mampu milik. Anak muda ni sebenarnya dia macam di Bengawan ni dia lebih banyak ke arah perniagaan, ekonomi lah terutamanya, ekonomi yang kita perlukan lah. Mana mungkin kita boleh melakukan sesuatu benda tu tanpa sebarang latihan. Jadi apabila kita ingin memulakan perniagaan ataupun apa juga bisnes ataupun apa juga perniagaan tu, sudah semestinya kita akan mendapatkan latihan dulu lah. Yang di kampung pun yang orang macam yang jual tembikai, dorang mana ada yang macam kemahiran, cuma dorang terbiasa ikut-ikut kan. Jadi dengan cara tu dorang boleh belajarlah sedikit demi sedikit. Andy Reza Rohadian, Berita RTM. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Sabah akan bekerjasama rapat dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS dalam memartabatkan pendidikan Perkara Islam itu terutama ditekankan ketika pengarah berhadapan Yadim pandemik Sabah Sami COVID-19. Ongki Kerjasama itu merangkumi usaha mempelbagaikan program hadiah untuk dan menarik cenderamata minat Maharajan anak muda Adab dan mendalami Nilai ajaran agama Islam sebenar. Perkara itu ditekankan pengarah Yadim Sabah Samin Ongki ketika berucap merasmikan Majlis Penyampaian Hadiah dan Cenderamata Maharajan Adab dan Nilai Peringkat Negeri Sabah di Sekolah Kebangsaan SK Luagan di Keningau. Mengenai pertandingan ini, beliau berkata ia merupakan pertandingan Maharajan Adab dan Nilai yang pertama diadakan secara dalam talian. Sebanyak 9 acara dipertandingkan iaitu Taranum Cyber, Kalam Arabi, Khat Cyber, Kalimatul Sobah, Da'i Cyber, nyanyian solo lagu kerohanian, sajak dan syair di seluruh sekolah rendah dan menengah. Pertandingan yang dijalankan mengikut norma baharu ini menggantikan pertandingan tilawah Al-Quran bagi mengekang penularan COVID-19. Sementara itu, Ketua Penolong Pengarah Pendidikan Islam JPNS, Dr. Muhammad Kasim kata penganjuran program seumpama amat bertepatan dengan aspirasi pendidikan negara agar program keagamaan terus dimartabatkan mengikut kesesuaian semasa. Pelan jana semula ekonomi negara penjana terbukti memberi manfaat besar kepada rakyat khususnya di Sabah kerana terjejas akibat pandemik COVID-19. Penerima inisiatif penjana bersyukur kerana mampu memulihkan perniagaan dan berupaya meningkatkan pendapatan masing-masing. Bantuan subsidi upah ini telah membantu syarikat kami dalam meneruskan perniagaan pada ketika yang sangat mencabar. Ini secara langsung dapat membantu kami mengekalkan peluang pekerjaan kepada pekerja-pekerja kami. Alhamdulillah, kami dapat bantuan daripada penjana untuk bantuan COVID sebanyak 3,000. Ini salah satu orang bilang membantu kami usahawan Sabah untuk orang bilang untuk survive hidup semasa COVID tu. Kebaikan internet tu
Dia bagus sebab kalau time PKP kan orang dah boleh berdekat-dekat, jadi kerajaan pun dah kasih benar jalan kalau boleh lah begitu. Jadi dia bagus supaya orang dah susah-susah jalan beli kredit. Lagipun kalau time PKP banyak orang menganggur, jadi indah beli kerja kan, jadi susah cari duit. Yang penjana tu saya dapat 800, habis tu syukur alhamdulillah lah. Saya dapat juga membayar segala yang saya perlu mau bayar seperti telefon, bil telefon, saya punya bil tertunggak apa-apa, pembayaran rumah, membelanja sedikit untuk makanan. Sebab tidak kerja kan, habis tu mesti mau beli pembelanjaan rumah, tidak boleh terlampau beli keluar kan. Justru, bantuan penjana diharap dapat diteruskan kerana masih ramai yang terjejas akibat COVID-19. Pelan Jana Semula Ekonomi Negara ataupun penjana melalui 3 teras iaitu memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan serta merangsangkan ekonomi dilihat satu keputusan yang tepat tatkala rakyat berdepan dengan pandemik COVID-19. Ianya bukan saja dapat membantu meringankan beban rakyat, juga sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Sarifah Munazah Sarip, RTM. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini untuk PRU DUN Sabah ke-16. Jangan lupa tunaikan tanggungjawab anda sebagai pemilih dalam norma baru 26 September ini. Kembali ke Angkasa Puri.